Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Puan Rohaiza binti Abdul Karim selaku pensyarah kursus BMW 3032 Wacana Akademik Bahasa Melayu Kumpulan AW. Nama saya Nur Farahin binti Muhammad Rahmat, nombor matrik D202010931123. Video pembentangan saya bertajuk Pengurusan Aspek Kesihatan Mental Semasa Pandemik COVID-19. Di Malaysia, wabak COVID-19 telah memberi kesan yang sangat besar kepada sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan negara. Bahkan implikasinya juga melibatkan aspek kesihatan mental. Ekoran wabak ini, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada rakyat sekaligus mengubah corak dan norma kehidupan mereka. PKP bertujuan untuk membuat penjarakan sosial agar dapat memutuskan rantaian wabak ini. Namun begitu, masyarakat Malaysia semakin kerap mengalami ketidakseimbangan emosi, psikologi dan kognitif. Ini kerana individu yang tinggal berseorangan mahupun berkeluarga sudah pasti melalui norma baharu seperti duduk di rumah tanpa melakukan sebarang aktiviti sosial di luar. Menurut World Organization WHO telah mentarifkan kesihatan sebagai fizikal, mental dan emosi yang sejahtera dan bukan hanya sekadar bebas daripada sebarang penyakit. Tahap kesejahteraan mental mampu mempengaruhi cara seseorang itu membuat keputusan dan pilihan hidup, cara menyelesaikan masalah serta berinteraksi dengan orang lain. Kesannya individu tersebut akan berasa lebih tenang dan berkeyakinan dalam menghadapi segala isu dan tekanan dalam hidup. Namun, sekiranya kesihatan mental terjejas, seseorang itu akan mengalami kesukaran untuk berfikir, cepat terasa dan beremosi. Seterusnya, mereka ini tidak menghiraukan kesihatan dan penjagaan diri. Kesannya, individu tersebut akan berasa sedih, kecewa dan berputus asa. Justru itu, penting untuk masyarakat sedar dan peka dengan isu kesihatan mental ini agar tidak menjadi lebih teruk. Oleh itu, terdapat beberapa aspek tindakan yang boleh diamalkan bagi mengawal tahap kesihatan mental semasa wabak COVID-19 ini. Pertama adalah limitasi masa di media sosial. Semasa keberadaan di dalam rumah melalui Perintah Kawalan Pergerakan ini, kebarangkalian untuk menghabiskan masa di alam cyber adalah tinggi. Menurut Winston 2018, menunjukkan masa yang diluangkan dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Pinterest mampu memberikan sedikit kelegaan kepada pengguna apabila perkongsian yang dipaparkan adalah bermanfaat, menghiburkan serta mempunyai kandungan yang menarik. Walau bagaimanapun, masa yang diluangkan di media sosial juga memberi kesan yang tidak baik kepada pengguna. Menurut Twitch dan Campbell, pada 2019, mendapati bahawa pengguna yang meluangkan masa melayari internet lebih terdedah dengan perasaan kurang gembira dan kesejahteraan diri serta mempunyai cetusan idea untuk membunuh diri. Oleh itu, setiap individu perlu menghadkan masa dalam melayari internet dan media sosial. Seterusnya adalah komunikasi dua hala. Manusia secara fitrahnya perlu berkomunikasi dan berinteraksi setiap masa, terutamanya ketika dalam keadaan sedar. Komunikasi yang berkualiti adalah komunikasi yang berkesan, terutamanya melibatkan dua pihak, iaitu merujuk kepada gaya komunikasi dua hala. Menurut American Institute of Stress pada tahun 2019, pada suatu tahap tertentu, komunikasi dua hala mampu memberi manfaat kepada pembentukan psikoemosi seseorang. Justru itu, komunikasi yang efektif amatlah penting dalam membantu individu yang berhadapan dengan tekanan emosi sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Oleh itu, setiap individu disarankan agar berinteraksi dengan individu lain secara bersemuka atau dalam talian.
Kesimpulannya, setiap individu seharusnya mengambil iktibar dan pengajaran dari apa yang berlaku sepanjang kehadiran wabak COVID-19 ini. Berusaha menghayati serta memastikan aspek emosi, pemikiran, tindakan dan spiritual serta cara hidup keseluruhan berada dalam keadaan yang baik bagi melalui fasa sukar wabak ini.